Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang ketiga, keselamatan. Unit yang ke-9, beringat sebelum terkena. Tajuk yang cikgu ingin kongsikan pada hari ini, keselamatan cyber dalam percutian. Dalam standard pembelajaran 3.3.2. Dari segi standard kandungan 3.3 ini, kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.2 ini, kita akan mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan 10 maklumat yang terdapat dalam perenggan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengedit dan memurnikan 8 daripada 10 maklumat yang terdapat dalam perenggan dengan betul. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar kemahiran menulis buka surat 66. Keselamatan cyber dalam percutian. Seperti biasa, kamu boleh merujuk kepada buku teks kamu. Cikgu harap ketika pembacaan teks ini, kamu dengari, kamu boleh mengenapasi dahulu kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam teks. Kemudian kita akan bincang adakah kesalahan yang telah kamu tandakan ini sama dengan apa yang cikgu berikan. Sudah bersedia? Dengarkan pembacaan teks ini. Keselamatan cyber dalam percutian. Afifi dan ayahnya membaca artikel keselamatan cyber dalam e-majalah. Kini, pencarian maklumat destinasi percutian lebih mudah dengan adanya kemudahan peranti yang semakin canggih dan berteknologi tinggi. Dalam keterujaan melayari alam cyber, pengguna digalakkan untuk mengambil langkah keselamatan. Tindakan ini memastikan pengguna dapat berehat dan menikmati percutian dengan selamatnya. Ketika membuat tempahan percutian, pengguna diingatkan agar bijak memilih laman sesawang yang selamat. Pastikan penempahan anda dalam laman sesawang yang sah. Selain itu, kemas kini telefon anda agar mempunyai ciri-ciri perisian terbaharu. Yang paling utama, kukuhkan mood keselamatan. Murid-murid telah dengar ya pembacaan teks berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita lihat perenggan demi perenggan. Ya, jadi dalam teks yang dibaca sebentar tadi, ia memaparkan tentang keselamatan cyber yang perlu kita ikuti dan patuhi. Jika kamu lihat dalam perenggan yang pertama ini, ya, tentang pencarian maklumat destinasi percutian. Cikgu tidak nafikan pada zaman terkini, segala aplikasi canggih dan teknologi tinggi telah ada di dalam kita punya telefon. Ya, jadi kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga jika kita ingin menggunakan penghematan, ya, penghematan aplikasi tersebut supaya kita berada dalam keadaan yang selamat ketika menggunakan cyber. Pastikan jika kita ingin mengambil ataupun menempah sesuatu percutian, pastikan kita mengambil langkah-langkah keselamatan. Okey, yang kedua di sini, dia mengingatkan kita supaya bijak memilih laman sesawang yang selamat. Ya, perlu kita membuat penempahan, kita perlu mencari dulu maklumat-maklumat berkaitan dengan laman sesawang tersebut. Ya, takut nanti laman sesawang itu tidak wujud, itu hanyalah scammer semata-mata. Jadi kita kena berhati-hati ya. Yang kedua, kita perlu kemas kini telefon ya untuk mempunyai ciri-ciri perisian terbaru. Yang paling penting, pastikan aplikasi telefon kita mempunyai mood keselamatan yang terbaik. Okay, kita teruskan mendengar pembacaan yang seterusnya. Seterusnya, berhati-hati dengan Wi-Fi percuma. Elakkan daripada mendedahkan maklumat peribadi dan pembaikan anda dengan Wi-Fi percuma. Pastikan anda menggunakan Wi-Fi yang sah. Anda juga diingatkan agar kurang dikongsi gambar dalam laman sesawang atau menandai lokasi dalam geolokasi.
Hal ini supaya orang lain tidak tahu akan keberadaan anda. Akhir sekali, pastikan telefon anda sudah ditetapkan dengan perisikan anti kecurian. Hal ini memudahkan maklumat anda dipadam dari jauh sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian telefon. Jika semua telah melaksanakan, bercutilah dengan gembiranya. Okay, mari kita lihat pula perenggan yang seterusnya. Berdasarkan perenggan ketiga ini mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan Wi-Fi percuma. Ya. Elakkan mendedahkan maklumat dan pembaikan anda dengan Wi-Fi percuma. Ya, sebaliknya kita gunalah Wi-Fi yang sah. Ya. Dan kita perlu kurang berkongsi gambar dan laman sesawang dan berkongsi lokasi di mana kita berada untuk mengelakkan orang tahu tentang keberadaan kita. Dan akhir sekali, kita perlu memastikan telefon kita ditetapkan dengan perisikan anti kecurian. Ya. Ini memudahkan kita untuk memadam maklumat dari jarak yang jauh dan boleh mengesan sekiranya berlakunya kehilangan atau kecurian pada telefon kita. Ya. Jika semuanya kita telah menyediakan dengan baik di dalam aplikasi telefon, kita bolehlah bercuti dengan keadaan yang gembira. Kita telah mendengar bacaan teks dan memahami maksud ataupun maklumat yang terdapat dalam teks. Jika kamu perhatikan, dalam pembacaan tadi terdapat beberapa perkataan, tanda baca ya, yang salah dari segi speed. Ya. Apa itu speed? Nanti cikgu akan jelaskan selepas ini apakah itu speed. Tugas kita perlu mengedit dan memurnikan perenggan tersebut daripada kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam teks. Okay, mari kita selesaikan tugas kita. Okay, aktiviti yang pertama, mengedit dan memurnikan perenggan. Sebelum itu, cikgu ingin jelaskan dalam mengedit dan memurnikan perenggan ini, kita perlu beri penekanan kepada speed. Apa itu speed? Kita lihat satu persatu. S ialah struktur ayat. I, ejaan. P, pembenderaan kata. I, imbuhan, dan T ialah tanda baca. Inilah tugasan yang perlu kita lakukan. Kita perlu memberi penekanan pada struktur ayat, ya, susunan ayat. Ejaan, mungkin terdapat kesalahan ejaan. Pembendaharaan kata, penggunaan kata yang tidak betul atau tepat. Imbuhan, ya, penggunaan imbuhan yang salah dalam ayat. Tanda baca, iaitu huruf besar, tanda koma, tanda nokta yang perlu kita berikan penekanan. Jelasin murid-murid. Jadi mari kita tengok semula perenggan demi perenggan. Kita lihat dulu perenggan yang pertama. Jika kamu lihat dalam perenggan yang pertama ini terdapat tulisan yang warna merah. Bukan ini saja kesalahan yang terdapat dalam perenggan yang pertama, tetapi kita perlu mencarinya satu persatu. Okay, tadi cikgu telah minta sewaktu kawan kamu membaca teks tadi, kamu perlu mengesan ya, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perenggan. Mari kita semak satu persatu. Okay, yang pertama, canggih, ya, kesalahan dari segi ejaan, ya. C-A-N-G-G-I-H, ejaan yang sebenar. Yang kedua, mengambil, ya. Kesalahan dari segi ejaan juga, iaitu mengambil, B-I-L, bukan B-E-L. Okay, yang ketiga, berehat. Okay, apa ejaan yang sebenar berehat? Berehat, ya, R-E bukan R-I. Okay, jumpa tak yang lain, ya? Semak, ya, dengan apa yang kamu garis tadi. Yang lain, menikmati, ya. Jadi ejaan sebenar menikmati, N-I-K bukan N-E-K. Okay, sama tak jawapan saya dengan jawapan kamu? Ya, kalau sama, kamu memang terbaik. Okay, kita teruskan, ya, dalam aktiviti mengedit dan memurnikan perenggan yang kedua. Okey, dah bersedia murid-murid? Pastikan kamu telah kenal pasti kesalahan-kesalahan dalam perenggan tadi sewaktu pembacaan teks telah dilakukan. Okey, yang pertama, pengguna. Apakah kesalahannya? Ya, P. Selepas tanda koma tidak perlulah huruf besar. Okey, seterusnya, selepas tanda nokta perlunya huruf besar, ya. Pastikan tu P-nya perlu huruf besar. Okay, selain itu, penggunaan penanda wacana perlu ada tanda koma. Okey, yang ini
Yang paling utama, kukuhkan mood keselamatan. Tanda nokta saja, tidak perlu tanda seru kerana ia bukan merupakan ayat seruan. Okay, jelas ya murid-murid? Jadi kesalahan yang terdapat dalam perenggan yang kedua ini ialah dari segi tanda baca. Ya, huruf besar, tanda koma dan tanda nokta. Okay, kita pergi ke perenggan yang seterusnya. Okay, sudah bersedia? Yang pertama, elakkan ya. K, elakkan ada 2 K ya, imbuhan elakkan. Okay, yang kedua, perbainkan ya. 1 K saja. Perbainkan. Okay, seterusnya dikongsi ya, penggunaan imbuhan di sini berkongsi. Anda juga diingatkan agar kurang berkongsi gambar dalam laman sesawang atau menandai lokasi dalam geolokasi. Okey, menandai ya, menandai ejaan di situ ya. Jadi kesalahan ini ialah kesalahan yang melibatkan imbuhan. Jelas ya murid-murid? Kita teruskan pada perenggan yang terakhir. Okey, akhir sekali mesti ada tanda koma. Ingat, penanda wacana mesti ada tanda koma. Okey, jauh dari segi ejaan jauh. Kecurian ya, kecurian bukan CO tapi CU. Okey, kemudian melaksanakan, dilaksanakan. Jika semua telah dilaksanakan, bercutilah ya, B-nya perlu huruf kecil. Selepas tanda koma tidak perlu besarkan huruf yang pertama. Tetapi jika selepas tanda titik, kamu perlu besarkan huruf pada awalnya. Jika kamu lihat, perenggan terakhir ini berkaitan dengan kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Jelas murid-murid? Jika jelas, kita pergi ke aktiviti yang kedua. Okey, sama juga aktiviti yang kedua, kamu masih perlu mengedit dan memurnikan perenggan. Ya, dalam teks ini mempunyai kesalahan-kesalahan dari segi sepit tadi. Ya, terdapat 8 kesalahan yang perlu kamu betulkan dari segi struktur ayat, ejaan, pembenaran kata, imbuhan dan tanda baca. Jadi kamu baca semula teks ini, kemudian kamu garis kesalahan-kesalahan yang kamu temui, barulah kamu salin teks ini dengan lengkap dan sempurnanya. Sebelum itu, mari kita baca bersama-sama. Sampai itu, kamu boleh tandakan terus pada modul kamu supaya selepas ini kamu boleh terus membuat latihan dalam bentuk salinan yang lengkap. Kesenian kain samping. Kain samping merupakan pelengkap kepada pakaian Melayu. Kain samping ialah kain sarung yang dipakai selepas memakai baju Melayu. Kain tersebut dinamakan samping kerana kain tersebut merupakan pakaian sampingan yang diikat di bahagian pinggan. Tahukah kamu pemakaian kain samping pada zaman dahulu? Pemakaian kain samping menunjukkan perbezaan derajat dan kedudukan seseorang. Perbezaan ini dapat dilihat melalui pemilihan motif, warna dan jenis ikatan samping. Ya, jelas? Ketika cikgu bacakan tadi, cikgu dah beri penekanan pada intonasi cikgu pada bahagian yang salah. Sebagai bimbingan, cikgu letakkan di sini 8 kesalahan yang perlu kamu betulkan. Jadi, kamu perlu kena pasti 8 kesalahan yang terdapat dalam teks ini. Kemudian, kamu salin teks ini dalam tanda baca yang betul. Okay, jelas ya murid-murid? Jika jelas, cikgu teruskan dengan perkongsian nilai murni. Nilai murni kita pada hari ini iaitu berhati-hati menggunakan apa jua kemudahan cyber. Ya, kemudian cyber bermaksud kita menggunakan apa jua laman sesawang yang diberikan, yang disediakan. Kita perlu berhati-hati. Jangan dedahkan maklumat peribadi kamu dengan mudah. Ya, jangan kongsikan lokasi rumah kamu ya pada orang yang kamu tidak kenali ataupun mana-mana agensi dengan mudah. Ya, sekarang banyak masalah yang telah kita ketahui iaitu dari skema. Ya, jadi kita perlu berhati-hati, ambil iktibar daripada perkara-perkara yang berlaku kepada orang lain supaya tidak berlaku pada kita. Pastikan peranti
Ya, aplikasi telefon kita berada dalam mood keselamatan ya, dan anti kecurian. Baiklah murid-murid, berakhirnya penerangan cikgu tentang aktiviti dan nilai murni ini, maka berakhirlah video pembelajaran saya pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.